Saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak memperkenalkan 6 insentif baru atasi projek sakit di negeri itu. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Sarawak memperkenalkan 6 insentif baru bagi mengatasi isu projek sakit ke arah menjaga kepentingan industri dan ekonomi negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, antara langkah-langkah tersebut adalah memperkenalkan bayaran pendahuluan untuk kontrak kerja selain membenarkan pembayaran sehingga 3 kali tanpa dokumen kontrak dalam tempoh 4 bulan pertama projek dilaksanakan. Menyifatkan inisiatif tersebut sebagai satu situasi menang-menang untuk semua pihak yang terlibat di bawah kontrak kerajaan Sarawak. Beliau menambah ia bukan sahaja akan meminimumkan, malah bakal menghapuskan projek yang tertangguh secara kritikal. Beliau berkata demikian pada pelancaran majlis seminar inisiatif baru ke arah memperkasakan industri pembinaan Sarawak di Kuching. Terdahulu, Premier memaklumkan setakat bulan lepas sejumlah 34 atau 16% daripada 215 projek di seluruh Sarawak telah dikenal pasti sebagai projek sakit, manakala 29 projek dilaporkan lewat. Sehubungan itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menyeru semua kontraktor yang bakal terlibat dalam pelaksanaan projek pembangunan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri bernilai di bawah RM50 juta untuk terus memberi kerjasama selain mengekalkan integriti dan profesionalisme kerja masing-masing. Especially the Bumi Putra contractors who are given the job, please do it. And try to simulate the project itself so that you know how to manage the project and implement the project. If you want to work with non-Bumi Putra, work together. Jangan lepas tangan terus. Work together with the non-Bumi Putras. Premier turut menyeru penggiat sektor pembinaan untuk meningkatkan sumber manusia mereka melalui pengambilan penuntut universiti sebagai pelatih sekaligus diserap sebagai pekerja di syarikat masing-masing. Menurut beliau, ia penting kerana mereka memiliki ilmu teknologi serta kemahiran yang mampu membantu syarikat dalam mengawal kos selain meningkatkan produktiviti. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyasarkan penyertaan kanak-kanak dalam prasekolah atau Taman Didikan Kanak-kanak Tadika di tahap tertinggi bagi memastikan golongan tersebut mendapat pendidikan berkualiti. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, ini kerana pendidikan awal bukan sekadar persediaan kanak-kanak sebelum ke alam persekolahan formal tetapi juga memberi tumpuan kepada perkembangan holistik yang merangkumi aspek sosial, emosi, kognitif dan fizikal. Juga adalah salah satu pelaburan terbaik yang boleh dilakukan untuk membina model insan berilmu, berakhlak baik dan mempunyai jati diri tinggi. Berdasarkan statistik pada tahun lepas, Sarawak mencatatkan 98.92% penyertaan murid tahun 1 dalam prasekolah atau tadika. Justeru, beliau memberitahu kementerian menggariskan beberapa langkah ke hadapan dalam memastikan penyertaan kanak-kanak dalam pendidikan awal yang berkualiti. Antaranya meningkatkan akses kepada pendidikan prasekolah atau tadika serta meningkatkan peratusan kelayakan guru sekurang-kurangnya pada peringkat diploma pendidikan awal kanak-kanak. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Kanak-kanak di Kuching. Baik, projek naik taraf sistem peparitan yang akan dilaksana di Jalan Hos Sibu bagi mengawal risiko banjir kilat di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Joseph Chen Jen Ek berkata projek tersebut dilaksana menerusi peruntukan transformasi luar bandar RTP Bukit Asik. This is a long-waiting projects that request by the residents here, which they've been in this flash flood issues for many years. Sometimes even it can as high as 3 feet, sometimes 2 feet, which it go inside the house. Joseph Chiang memaklumkan projek tersebut menelan kos lebih RM111,000. Beliau ditemui pemberita semasa lawatan ke kawasan terlibat di Jalan Hos Sibu baru-baru ini. Of 1 meter width
of the drain, and then the distance is about 82 meter, and then as well as also the 1 meter width with the 9.5 meter long RC covered. It's 111,930.16 cents. Beliau berkata dengan siapnya projek itu nanti, lebih 50 keluarga yang mendiami kawasan itu akan mendapat manfaat sekaligus memberi kelegaan kepada mereka daripada belenggu banjir kilat. Dalam misi menaik taraf Sekolah Kebangsaan SK Model Khas Komprehensif 9 K9 Long Bedian kepada K11, pelbagai aspek perlu dipastikan sebelum ia dapat direalisasikan. Ia merangkumi aspek persediaan fizikal, sumber manusia dan perancangan teliti termasuk pemilihan mata pelajaran yang bakal dilaksanakan bagi tingkatan 4 dan 5 di sekolah terbabit. Justru itu, lawatan kerja rombongan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Baram pada Isnin lalu bertujuan memastikan perkara-perkara tersebut mengikut standard yang diperlukan. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia KPPM Datuk Harudin Ghazali berkata, berdasarkan tinjauan KPM ke SK Long Bedian, ternyata sekolah telah bersedia untuk menawarkan kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kita telah meninjau Sekolah Kebangsaan Long Bedian di Baram ini. Ia ada potensi yang kemudahannya sudah bersedia untuk kita lanjutkan daripada komprehensif 9 kepada komprehensif 11. InsyaAllah kita akan usahakan yang terbaik di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia supaya ia akan menjadi realiti dalam masa yang terdekat. Menurut Datuk Harudin, SK Long Bedian yang kini hanya menawarkan kelas peringkat sekolah rendah sehingga ke tingkatan 3 merupakan sebuah lokasi yang strategik bagi melaksanakan K11. Ia merupakan sekolah tadahan bagi SK Long Atip, SK Long Wat, SK Long Kevok dan SK Long Luteng. Kini SK Long Bedian mempunyai 387 murid, 24 guru sekolah rendah, 12 guru sekolah menengah dan 18 anggota kumpulan pelaksana AKP yang diketuainya guru besarnya Thomas Ribuh Along. Sekolah tersebut terletak lebih 210 km dari Bandaraya Miri dan dikategorikan sebagai sekolah pedalaman 3. Ketika ini, pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pelajaran ke tingkatan 4 perlu berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuto Apoh yang mempunyai implikasi pengangkutan darat dan air serta bebanan kewangan sehingga RM200 untuk perjalanan sahala. Dan apabila mereka nak melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, mereka perlu melalui satu perjalanan yang cukup jauh dan memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi kita memikirkan kos sara hidup kepada rakyat atau penduduk di pedalaman ini dan juga faktor yang lain yang boleh menyebabkan keciciran pembelajaran anak-anak di pedalaman ini. Jadi kalau kita dapat adakan sekolah yang K9 ke K11 tadi, pasti banyak akan membantu penduduk dan anak-anak pelajar. Datuk Harudin berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke Long Bedian dan beberapa buah sekolah di Baram bermula Ahad lalu. Usaha mengesan pekerja kapal iaitu warga Myanmar yang hilang di jeti Pending pagi tadi masih menemui jalan buntu walaupun operasi diperhebatkan dengan penyertaan pelbagai agensi. Setakat pukul 3 petang tadi, lebih 30 anggota pencari dan penyelamat melibatkan pihak bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam dan juga Sarawak Coast Guard terlibat dalam operasi pencarian terbabit. Operasi pencarian diperluaskan sehingga 1 km persegi dengan bantuan 3 aset. Ketua Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya Muhammad Meramit berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa Kau Ken pengsan ekoran dilibas tali kapal terbabit sebelum terhumban ke sungai. Manakala 2 lagi mangsa dilaporkan cedera di bahagian kaki dan anggota badan akibat insiden itu. Ditemui RTM di lokasi kejadian, jelas Muhammad lagi pihaknya akan terus mengesan mangsa sehingga lewat petang ini. Dalam insiden kira-kira pukul 8 pagi itu, 3 mangsa terbabit dipercayai dilibas tali kapal semasa mengikat tali tongkang. Ekoran itu kesemua mangsa terjatuh ke dalam sungai dengan kau masih hilang tanpa kesan.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.